Okey. Aida, kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum semua yang menonton. Nama saya Nur Aida Aznita binti Azizan. Saya adalah founder. Bukan anak saya, okey? Saya adalah founder dan juga CEO lah untuk company Cik Noh Food Solutions Sdn Bhd, di mana kami adalah company yang mengeluarkan, kilang yang mengeluarkan produk sambal Cik Noh yang Mana sambal dia? Mana contoh sambal? Alah, semalam dah prepare. Hari ni lupa. Apalah kau tokek sambal tapi tak ada sambal. Malah cerita. Kau Ada, Walid. ada tak? Okey. Kau Walid. Adik Orang cakap berniaga sambal, tunjuklah sambal. Kalau berniaga bantal, tunjuk bantal. Pintu, tunjuklah pintu. Di rumah saya wajib ada setiap hari. Habis tunjuklah bukti. Kan dia kata membongak je cerita. Ini dia. Dah kosong. Dah kosong memang teruk betul. Tengok atas dia. Sambal Cik Noh. Alright. Sambal goreng ikan bilis. Alright. So, now, let's talk about this now. Mari kita cerita. Kita cerita tentang, saya pun pengguna juga sambal Cik Noh kan. Kita bergaduh kat rumah kalau saya pun makan bunuh-bunuh. Okay. So, cuba cerita pasal macam mana. Sekarang ni you ada apa? You ada kilang. Di mana you berada sekarang? Cuba cerita. Okey, sekarang ni kita actually sambal Cik Noh dah pun berada 5 tahun di pasaran. Dan sekarang ni kita kalau berada di mana, kita berada di level kita mampu mengeluarkan sebanyak 20,000 bekas sehari. So dan alhamdulillah 20,000 bekas sehari. 20,000 bekas sehari. Kita ada kemampuan untuk mengeluarkan sebanyak tu. Okay. Dan alhamdulillah. Dah berapa banyak sambal yang dah dipasarkan? Untuk setakat tahun 2019, kita dah berjaya jual 5 juta bekas sambal Cik Noh. You dah pasarkan 5 juta sambal? Ya dah. Bekas sambal? Betul. Mak bapak saya pun tak tahu. Okay. So, apa you rasa, okay, adakah memang ni keturunan you dah turunkan you bisnes sambal ni? You ada kilang? Kita ada kilang. You ada kilang? Actually saya memang mulakan perniagaan sambal ni daripada betul-betul kosong. Betul-betul saya start daripada memang jual di restoran je. Dengan kita memang mula dengan satu kawah yang pertama. Dan saya masih ingat hari pertama saya buat sambal Cik Noh waktu tu 100 bekas saja. Mula-mula. Berapa tahun lepas ni? 5 tahun lepas pada tahun 2015. Wow. Okay. So, 100 bekas pada tahun 2015. 100 bekas sehari. 100 bekas sehari. Okay. So, pertama mungkin ramai nak tahu apa kerja you sebelum ni? Saya kalau ikutkan daripada background bekerja, saya start daripada tahun 2009 saya dah pun mula bekerja. Saya bekerja di restoran rangkaian pizza lah. Saya bekerja sebagai waktu saya starting dengan pangkat manager untuk outlet sehinggalah saya jadi HR manager untuk masa tu tak buat sambal lah ketika tu, bukan buat sambal. Waktu tu memang tak dengan sambal. Tak ada langsung dok. Waktu tu saya memang betul-betul orang Melaka. Ya, tak, saya orang Kedah. Orang Kedah buat sambal ni kurang ajar ni, memang Melaka marah ni kan. Apa pasal orang Melaka tak buat sambal dan jual? Apa pasal orang Kedah yang buat sambal ni? Ni namanya hawau. Hey. Betul? So, jadi waktu tu saya memang betul-betul mentaliti seorang pekerja. Saya memang nak fokus betul-betul bekerja, mencari pendapatan dengan bekerja. Dan saya start join kelas dog pada tahun 2010. Waktu tu dan waktu tu memang saya pergi ke kelas dog untuk belajar marketing dan waktu tu memang niatnya nak membantu company saya lah untuk kita nak jual pizza, macam mana nak jual pizza dengan lebih banyak, macam itulah lebih kurang. So, dan waktu dekat kelas tu lah saya sebenarnya dapat ilham untuk nak pasarkan sambal Cik Noh. Starting daripada 2010 lagi. Masa tu dah memang buat sambal ke ataupun tak ada buat sambal ke? Memang tak ada. Tak benar. Ini actually sambal Cik Noh ni resipi dia adalah sambal yang saya selalu makan waktu kecil oleh mak saya buat lah. I see. Mak you biasa buat. Orang Kedah makan sambal rupanya? Tak, mak saya bukan orang Kedah. So nak claim juga.
Tak ada, tapi waktu tu ciri-ciri sambal garing tu memang sesuai lah untuk waktu tu mak saya dia buat sambal ni untuk macam nak buat kita bekalan untuk asrama macam tu Okay. lah. So you dalam kelas, out of semua benda barang boleh jual dalam dunia, tudung ada, baju dalam ada, macam-macam ada boleh jual. Betul tak? Betul. Dalam kelas ni yang dapat idea ni, out of semua benda, kenapa you nampak sambal tu? You dapat ilham tu sambal. Okay. Macam mana boleh trigger tu? Okay, pertamanya waktu tu Doc sebut pasal apa kepakaran yang kita ada. Kelebihan kepakaran seseorang. Okay? Waktu tu, dan saya rasa saya tak ada apa kepakaran yang saya boleh jual melainkan memasak sesuatu. Okay. Dan saya memang sebenarnya daripada kecil saya memang nak buka restoran. That's why lah bila saya nak mencari pekerjaan pun saya cari restoran yang saya boleh belajar macam mana sistem. Mana datang impian tu? Restoran? Sebab saya rasa itu yang saya paling suka buat dan saya pandai buat masak. Ya, mana datang impian tu? Impian nak buka restoran ni semua mana datang? Memang kat rumah ada orang buka restoran ke? Atau biasa lalu depan restoran orang ke masa kecil? Tak ada, sebab saya rasa saya suka nak masak. Saya nak masak, nak bagi orang rasa apa yang saya masak lah, macam tu lah. Okay. Nak kaya dengan restoran lah, macam tu. Okay, so lepas tu habis 2010 tu? So ada satu lagi point yang saya dapat waktu tu, Doc cerita pasal macam mana produk kita tu boleh bagi manfaat pada ramai orang, boleh tambah nilai hidup lebih ramai orang, dan waktu tu terus saya macam kalau restoran kita hanya ada limitation. Macam tu lah. So kat situ lah terus macam mana tak tahu boleh keluar sambal garing lah waktu tu dalam kepala saya. Dan masa kita punya latihan dalam proses kelas marketing tu, you gunakan sambal ni sebagai alat untuk you buat kita punya calculation lah. Kita kena belajar pasal market, kita kena faham pasal sasaran, kita kena tahu macam mana kita nak reach them kan. Semua ni you guna sambal lah masa tu. Betul tak? So tapi brand Cik Noh tu pula mana datang? Brand Cik Noh tu datang daripada restoran saya, sebab waktu saya waktu saya sepanjang proses saya belajar daripada Doc tu, saya memang dah start jual sambal Cik Noh, tapi kita jual secara kecil-kecilan sebab saya buat dekat rumah. Dan waktu tu memang saya fikirkan saya tak dapat nak buat bisnes sambal saya secara besar-besaran disebabkan oleh tak ada mesin, tak ada pekerja, dan saya nak buat secara kecil. So bila satu masa tu saya ada modal, bila saya ada cukup modal, waktu tu saya buat decision untuk buka restoran berbanding saya nak usahakan sambal. Sebab saya rasa keberanian saya lebih kepada buka restoran. Saya rasa macam restoran ni macam benda yang saya tak perlu nak cerita banyak. So mulakan dengan apa yang you rasa you confident lah. Betul. Masa tu you tak berapa confident lagi. Mungkin you fikir sambal ni dah buka kilang, mesin semua banyak sangat complicated, you tak reti main game tu. Betul. So you start dengan restoran dulu. Is that correct? Betul. Macam tu. Okay, so point kat sini adalah mulakan dengan apa yang you rasa you boleh buat sekarang. Betul? Yang paling cepat saya boleh buat. Yang paling cepat boleh buat, boleh start buat duit dulu. Lepas tu baru kita plan. Okay, so bila you start restoran? 2014. Okay, itu you lepas kelas tu 4 tahun baru you start restoran? Saya ada buat beberapa banyak bisnes. Waktu tu saya dah belajar sambil bekerja juga. Saya start buat macam-macam bisnes kecil-kecil lah. Jadi ejen untuk produk, saya buka kedai jeruk saya sendiri. So saya test macam-macam bisnes waktu tu. Okay, so now I nak tahu, 4 tahun you test macam-macam dan you tak landed in any of those things, jadikan dia sangat-sangat successful. Okay, tidak, you macam try here and there. Apa yang menyebabkan you try any hand there masa tu? Apa menyebabkan you macam tidak landed on anything dan buat betul-betul pada waktu tu? Saya rasa saya boleh katakan yang saya tak jumpa sesuatu yang saya boleh usahakan dengan bersungguh-sungguh. Boleh tak saya cakap sebab you belum jumpa pada waktu tu benda yang betul-betul you cinta, you suka? Betul. Sebab one of the factor penting dalam membina bisnes, most people yang bina bisnes yang berjaya, kebanyakan yang saya kenal, okay, most of them adalah dia build something yang datang daripada dia ada passion benda tu, dia suka, mungkin dia mula-mula tak suka tapi lepas tu dia jadi suka dan jatuh cinta dengan benda tu. Macam saya lah, saya tak mungkin boleh buat coaching 25 hari one to one seorang-seorang, duduk menghadap seorang-seorang dengan masalah macam YB
kawasan, dan solve orang punya isu satu-satu. Kalau bukan pasal saya ni, sabar pula dengar. Kalau bukan pasal saya ni suka, cinta untuk bantu orang tu punya isu. Kan, lain orang ada lain dia punya passion. So saya rasa pada waktu tu you lebih sedang mencari apa sebenarnya passion aku. Betul tak? Betul. So you mungkin, apa yang you pernah try tempoh 4 tahun tu? Apa you pernah try? Saya jadi ejen takaful. Takaful, tafakur, okey. Saya juga jadi health. Ada orang ejen takaful, ada orang ejen takafur, tafakur. Orang ejen takaful ni dia kena jumpa orang. Ada yang bertafakur ni tak jumpa orang, duduk diam je. Tapi dia harap orang tahu. Itu tafakur. Okey, lagi? Saya jadi ejen juga untuk kuih. 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 Oh, filter, water filter. Okey, betul? Dan saya jual kereta juga. Kereta pun jual. Okey lagi. So Peti ais tak jual? Peti ais. Pintu, tingkap. waktu tu saya macam mencari-cari. Tapi yang pastinya waktu tu satu benda yang saya belajar dengan Dok waktu tahun 2010 adalah saya memang tak nak bekerja dan saya nak betul-betul keluar daripada masalah tak adalah kemiskinan tapi tak cukup. Kesusahan. Struggle pada waktu tu. Struggle lah. Terus struggle pada waktu tu? You struggle ke? Struggle saya yang terbesar pada tahun 2010 tu sebenarnya adalah waktu tu memang saya waktu tu ada family yang saya bawa datang daripada kampung ke KL. So waktu tu struggle saya rasa saya macam mana saya hari-hari saya akan macam mana nak bagi kesenangan pada mereka lah. So sebab waktu tu kita datang ke KL pun saya bawa mak ayah saya datang dari kampung, kita masih menyewa. Lepas tu dan saya memang ada rasa yang sangat kuat lah dari segi untuk nak membahagiakan mak ayah saya. So jadi memang hari-hari pun walaupun saya pergi bekerja tapi saya masih lagi rasa macam apa nak buat Apa perkara yang pada waktu tu you rasa macam you mungkin ada rasa macam useless atau tak mampu buat pada waktu tu, yang you sangat macam bengang atau benda yang macam sedih aku tak boleh buat benda ni? Apa agaknya benda pada waktu tu? Saya sebenarnya mak ayah saya datang ke KL, datang ke Shah Alam waktu tu memang saya yang ajak pujuk datang daripada kampung untuk saya kata jom duduk dengan saya boleh bagi kesenangan, saya janjikan macam-macam waktu tu dekat ayah saya sampaikan ayah saya bersetuju untuk datang. So bila ayah saya dah ada dekat sini, waktu tu selang beberapa bulan, saya sebenarnya sebelum saya bekerja tu saya ada buat perniagaan multi level dan perniagaan tu bagi saya macam bagus, saya mampu untuk tampung mereka. Tapi ada challenge yang kita hadapi, perniagaan jadi tak bagus, grup hilang apa semua menyebabkan saya memang terpaksa mencari pekerjaan. So struggle kat situ apabila mak ayah saya datang KL atas janji-janji yang saya bagi, tapi at the end mereka kena start bina hidup pula di sini dengan berniaga, waktu tu berniaga makanan. Tiba-tiba mereka juga dengan berniaga. So waktu tu struggle saya adalah sebenarnya setiap hari bila saya tengok mereka berniaga dan saya memang akan sedih dan saya tak boleh nak tengok lah. Dan saya cuba setiap kali pun saya akan cari jalan macam mana nak buat. That's why kenapa datangnya banyak macam-macam bisnes tu. Sebabnya memang saya tak boleh, maksudnya saya tak boleh nak tengok dalam keadaan mereka terpaksa berniaga. So apa yang shifted? You see, you adalah orang yang sama pada waktu tu, Cik Noh. Aida, you orang yang sama. You orang yang sama pada waktu tu yang struggle, try macam-macam, macam ramai orang dekat luar sana. Cuba ni tak jadi, cuba ni tak berapa nak jadi, cuba ni stuck, baru nak naik dah lingkup balik. I think you lalu tu 4 tahun masa tu, betul? Betul. Dan you mungkin dah pernah belajar juga pada waktu tu. Betul tak? Betul kan? So you have tried everything or a lot of things tapi tak jadi. And then kita fast forward hari ni, tahun lepas Cik Noh Food Solution capai hampir berapa sales? Tahun lepas 9 juta. 9 juta. And moving forward, within 5 years, you achieve 9 million. The year before tu, you capai berapa? 2018? 6.5. 6.5. So what has changed? The year before, 2017, you capai berapa? Sama 6.5.
6.5. So 65 and then boom 9 juta. Apa benda yang berubah? Apa yang berubah yang boleh daripada struggle, cuba macam-macam tak jadi, and then moving forward you boleh achieve 9 million last year. So far tahun ni dah hampir 3 juta, 2.5 juta so far untuk January sampai March. You know, kalau kita kira secara average tahun ni minimum pun insya-Allah you akan achieve 2.5 kali 4. We are talking about 10 juta. Naik mungkin 10, mungkin lebih lagi. You know, apa yang berbeza compared to masa you start tu dengan peningkatan 6.5, 9 million a year jual sambal je. Pasarkan sambal je. Sambal ikan bilis je. Orang lain buat sambal jual kat rumah, makan sendiri je. Why? Apa yang berlaku? Apa yang you Cik Noh yang sama? Ada benda yang bertambah tak kat badan you? Kepak? Telinga jadi panjang? Bagi tahu, apakah benda yang berubah yang menjadikan peningkatan sampai 9 million last year as a company yang baru berusia 5 tahun? Aida. Okey. saya cerita starting daripada tahun pertama saya mulakan sambal, Dok. Ya. Yeah. Saya mulakan sambal tahun 2015. Okey, antara benda yang bagus saya buat ilmu daripada Dok yang saya dapat daripada kelas. Yang pertama sekali adalah saya bina produk saya dengan menggunakan branding ilmu. Hold on. You see, ini point kat sini. Ada tak orang kat luar yang buat sambal juga? Yang boleh goreng sambal sendiri? Ada. Ada yang mungkin bukan kata goreng lagi, belum goreng dah siap sambal dia. Punya power. Mungkin sambal dia kata, alah Cik Noh tak sedap, aku punya lagi sedap. Tapi dia makan sendiri je. Dia tak buat apa 9 juta tahun lepas. Betul tak? Betul. Kan? So apa yang membezakan? So the first thing tadi you cakap 2015 bila you start business tu, one of the right thing from the class you belajar, one of the most important thing adalah yang you dapat daripada kita punya session dalam marketing. Dalam masa tu kita ada kelas MMM saya fikir. Mungkin MMM ke apa benda. So you belajar first thing adalah membina brand. Betul tak? Betul. Membina jenama. Tapi ramai orang ada jenama, tapi kenapa tak boleh sampai 9 juta pun? Kita tak nak, kita just nak faham, you know, apa yang membezakan you as Aida ni, Aida Aznita ni, apa yang membezakan journey you yang daripada struggle ni tadi, life you boleh transform. What happened? What would be kalau you tanya, you undur balik tengok, apa benda betul? 3 benda yang betul atau 5 benda betul yang you buat yang boleh sampai pada point sekarang ni. 1? Tahun 2015 tu, benda yang menolak saya sebenarnya untuk betul-betul mengusahakan produk ni, saya rasa waktu tu adalah saya punya struggle dengan hutang waktu tu, Dok. Okay. Tahun 2015 saya pun ada satu challenge baru, satu challenge yang saya dapat pada tahun 2015 tu, yang saya kena hadap, saya kena settlekan satu amount hutang yang besar. So saya tak dapat nak settlekan, saya tak dapat nak buat kalau hanya dengan mengusahakan restoran. Dan waktu itulah saya betul-betul nak betul-betul tekad nak usahakan produk ni. So dan waktu kita start produk tu pada tahun 2015 tu, saya macam mana, waktu saya mula-mula saya faham soalan Dok tadi tu, apa yang menolak saya. Saya rasa apa yang menolak saya waktu tu adalah betul-betul keinginan saya nak settlekan hutang saya pada waktu tu. Okay. So you kata keinginan you pasal you kata ada hutang. Tapi bukankah you tengok ramai orang dekat luar ni pun banyak juga hutang dia. Tapi dia tak capai 9 juta tahun lepas. Dia tak buat 6.5 Cik Noh. Amai yang start dengan hutang dia dah 40 tahun, 30 tahun. Dan keep on complaining, aku hutang banyak, tapi tak ada apa-apa yang berlaku. So, yes, you ada drive tu. But what else yang you buat? Yang you rasa menyumbang kepada this is what has changed bagi you. I nak dengar ni betul-betul like apa sebenarnya bagi you supaya benda tu menjadi satu clarity kepada orang lain juga, like ini jalan dia, ini apa aku buat, this is step yang aku buat. Okay, satu, you ada hutang, you realize sedar diri ada hutang. Ramai orang tak sedar diri juga dia ada hutang dan tak sedar diri pula tak bayar pula tu, you know. So what else? 2015 tu apa lagi?
Okay, so daripada situ saya wujudkan kita waktu tu saya jual sambal ni, mula-mula saya starting dengan menjual secara sendiri. Saya jual seorang, saya jual sendiri kat restoran, saya hantar ke kedai-kedai sendiri. Lepas tu sebab waktu tu waktu tahun 2015 tu saya sebenarnya dah lama tak pergi kelas dog. Tapi waktu bila saya dah ada produk yang nak diusahakan, so waktu tu lah saya korek balik nota saya dan saya tengok balik nota-nota yang saya belajar, dan waktu tu terus memang keluar maksudnya apa yang saya dapat daripada hasil saya study balik tu, yang saya perlu share benda ni dengan lebih ramai orang. So you buka balik nota tahun 2010. Pada tahun yang buka nota tu 2015. 2015. 5 tahun lepas tu, waktu tu 5 tahun lepas tu nota tu masih berguna. Sangat-sangat berguna, Dok. Dan saya rasa itu sebenarnya yang bawa saya tahun pertama saya start bisnes ni bulan Mac. Saya sepanjang tahun 2015. Saya nak tanya tu sebab apa? Sebab ada orang kata ilmu saya ni tak boleh pakai sepanjang zaman. So nota 2010 yang berabuk, you buka balik, you buka 2015, you tengok, you dapat idea dan terus you punya tahun tu, you punya sales berapa? 2015? 1.5 juta. Buka nota yang dah 5 tahun tersimpan, buka balik, tengok point dalam tu, capai 1.5 juta tahun pertama berniaga. Kelakar. Kelakar, serius kelakar. Sebab ada orang kata, apa yang saya ajar tak guna, tak boleh jadi. You just tengok nota lama. Very interesting. Okay, lepas tu? So waktu tu kita startkan, saya memang waktu tu sebenarnya untuk produk makanan, untuk sistem stokis agent memang kita tak ada contoh. Kita tak ada any model yang kita boleh tiru ataupun ikut kan, untuk bisnes makanan memang tak ada. So tapi waktu tu saya memang ingat balik apa yang Dok kata, share benda ni dengan lebih ramai orang. Kalau ramai orang boleh cari rezeki dengan produk ni, why not? Dan waktu tu memang ada pun permintaan yang nak jadi ejen saya, nak jadi waktu tu kita mula dengan ejen lah. Ada yang dah start beli borong dan dia nak jual di office semua, dan waktu tu dia mengharapkan saya bagi commission. So point dekat sini adalah you bukan setakat buat bisnes, you jual sendiri, tapi you bantu orang lain juga boleh berniaga dengan you. Betul. You bantu orang lain boleh berniaga dengan you. Dia orang tak payah fikir pasal produk, you dah ada produk, dah ada brand, so you macam almost, kalau kita kata berniaga profit sharing lah, almost like kalau dia jual, dia dapat berapa, build the system, agent and stocking system. So you belajar tu daripada nota saya kan? Daripada nota, Dok, memang. Saya dah mengajar pasal agent system ni sejak 2008 lagi saya mula-mula mengajar. 2010 tu kelas marketing first time. Saya dah mula mengajar macam mana nak bina business. Daripada awal lagi saya dah start ajar. That's why hari ni kenapa kita tengok anak didik kat saya semua majoritinya dia boleh bina bisnes dengan baik sebab pakai nota 2010. You know, kita ada macam Nur Aisyah, Aini bawah dia ada berpuluh ribu ejen. Berpuluh ribu. Kan orang macam Sofian ada berbelas ribu. Kita guide melalui kita punya session kan. So now dengan berkongsi tu sales you start naik. Apa lagi yang berlaku? Apa yang membantu you business naik? Apa lagi yang membantu business you sampai sekarang? Alhamdulillah, Dok, saya rasa pada tahun 2015 naik ke tahun 2016 tu, 2016 saya buat 2.7 juta. So waktu tu kita memang betul-betul sangat santai berniaga. Maksud saya santai tu adalah tak ada banyak struggle yang kita hadapi waktu tu. Cuma struggle yang utama adalah tak cukup sambal. Sebab ini antara benda yang sebab utama saya apply untuk Titan. Sebab saya tak dapat nak handle kita punya growth process yang sangat pantas waktu tu. So dengan ilmu marketing tu dah membantu you capai you punya bukan first million lagi dah. 1.5 million campur 2.7 million dia bantu you capai berapa? 4.2 juta. Dengan nota 2010 kelas marketing tu, alhamdulillah bantu you capai 4.2 juta. So maksudnya kalau saya mengajar 0 to million, sebenarnya tak. Sebenarnya 0 to 4 million.
Betul. Betul tak? 0.0 from 0 to 4.2 million dengan nota 2010 je. Ya. Kelakar weh. Maksudnya kelakar sebab apa? Sebab satu ilmu walaupun you dah pernah belajar lama, you guna balik boleh banner balik, boleh banner business you. Betapa powernya bila ada ilmu yang betul. Betul tak betul? Betul tak? Tambah setahun lagi tak? Tahun 2017. Yalah. Oh ya. 15 1.5. 1.5 eh. 1.5, 16 2.7. 2.7, Lagi? tambah 17 6.5. 6.5. Okay. So actually nota daripada 2010 tu 10.7 total sales awak capai. Betul. Ilmu marketing yang awak belajar dalam kelas saya masa tu 2010 yang awak pakai lepas 5 tahun terjumpa balik nota tu agaknya bantu awak capai dengan izin Allah 10.7 juta. Betul tak? Terima kasih banyak tak? Tapi kalau nota tu terbiar kat situ tersimpan je, tak adalah agaknya 10.7 juta atau berapa juta lepas tu. Tak ada. Yang lagi tu tak pernah belajar lah, tak ada apalah nak cerita. Betul. Kan? Okay, dan you start 2017, you datang balik. You datang balik menghadap. Apa cerita? Waktu tu saya hadapi satu challenge yang kita rasa macam growing yang terlalu pantas ni sebenarnya dia bagus, bunyi dia memang best dari segi sales tu. Tapi apa yang berlaku waktu tu, saya banyak buat kesilapan yang pada saya kesilapan yang salah yang saya buat dan saya buat keputusan dan kesilapan tu adalah seorang-seorang tanpa ada tempat untuk saya rujuk. Saya tak ada guru lah. Senang cerita saya tak ada guru. Saya selalu tengok doc dekat live, dekat video tapi jauh. Saya macam mana lah saya nak tanya doc. Waktu tu lah saya macam mana lah. Macam tu lah saya punya Dalam mimpi? ada juga minta-minta. Okay, lepas tu? So waktu tu struggle saya adalah saya perlu kongsikan apa yang saya cakap apa beban ni beban untuk menghadap growth tu. Sebab kita produk yang ramai orang nak, permintaan tinggi, stok sentiasa tak cukup, stokis kena tunggu. So tapi saya tak tahu kat mana, macam mana saya nak settle kan isu saya ni. Saya tak tahu adakah saya perlu besarkan kilang saya, adakah saya perlu macam mana, adakah saya perlu saya tak tahu. Waktu tu saya macam tak tahu nak buat keputusan tu. So okay. Tapi out of all ada banyak cara. You ada banyak pilihan, you tak semestinya datang balik kat saya. You ada banyak pilihan, you boleh baca buku, you boleh Google, you boleh pergi cari, ada banyak sifu kat luar ni, guru-guru dekat luar you boleh belajar. Kenapa datang balik kat saya? Saya nak belajar dengan yang terbaik. Itu kalau ikut saya lah. Saya memang maksud dia terbaik. Ramai orang kata dia terbaik kat luar. No dok, saya mengikut dok daripada tahun 2010. Memang depan mata saya dah saksikan banyak kejayaan, banyak testimoni hidup yang saya kenal, berubah hidup diorang semua. Cuma waktu tu saya rasa kenapa saya tak berteruskan belajar, saya rasa sebab saya punya yelah kita rasa macam kita dah cukup dah ni, dah boleh start dah any business, dah boleh start. Saya dah boleh saya rasa dah cukup lah. Saya tak terfikir langsung tentang sambung belajar. Memang tak ada langsung masuk dalam kepala saya tentang sambung belajar. Sebab sebenarnya pada waktu tu you rasa dah selesa kan? Waktu 4 tahun yang pertama tu saya tak ada rasa selesa dok. Cuma saya rasa macam boleh buat sendiri. Saya rasa saya boleh buat sendiri. Lepas tu saya rasa macam mungkin salah satu lagi yang saya rasa adalah saya rasa dok akan ajar perkara yang sama. Dan tu memang saya akan ajar nota 2010 tu kan? Ya. Waktu itu dok tahun tu mana ada tak ada, saya tak pernah nampak ada seminar yang besar macam tu. Dan saya membayangkan memang sampai sekarang belum ada yang 12,000 orang. Belum ada. So saya rasa ilmu yang diajar tu benda yang sama je. Saya rasa mungkin dok akan ajar benda yang sama. So membuatkan saya tak pergi belajar sampailah saya 12,000 orang 4 kali setahun. dahsyat dok. To Richworks punya capacity. Sebab Dewan tak cukup.
So tahun 2015 tu pula dah sibuk pula. Bila bisnes dah menjadi, dia dah kat situ baru betul selesa. Dekat situ tahun 2015 tu baru saya rasa selesa. Sampailah saya bila sales dah cecah 6.5 tu, waktu tu staff pun dah mula ramai dan stockist agent pun ramai. So waktu tu Apa kepeningan pada waktu dah capai 6.5 juta pula? Apa kepeningan pada waktu tu? Apa stres dia pada waktu tu? Apa benda yang buat you tak boleh tidur malam pada waktu tu? pertama sekali saya rasa saya punya decision making lah. Sebab bila semakin besar bisnes, semakin banyak keputusan yang nak dibuat setiap hari. Dan Apa je lah keputusan? saya takut waktu tu saya dah banyak buat keputusan yang salah dan kita pun dah rasa maksudnya ada keputusan-keputusan tu yang salah, Merugikan. merugikan, melibatkan pembelian apa-apa commission ke. 8. So membuatkan saya rasa macam saya tak ada tempat mengadu, tak ada tempat nak bertanya apakah yang patut saya buat. Lepas tu dan waktu tu saya dapat satu jemputan untuk pergi ke kawan saya sebenarnya, bagi tiket free untuk saya pergi ke kelas Doc Business Growth. Dan waktu itulah saya memang macam rasa macam apa yang Doc ajar pada Business Growth waktu tu memang kena sangat dengan apa yang saya perlukan sekarang, iaitu macam mana nak handle, nak manage saya punya growth. Sama ke dengan 2010 tu? Tak sama langsung, memang of course tak sama, tapi berganda-ganda berbeza Dok. Saya silap, memang saya rugi, saya punya 5 tahun, berapa 5 tahun 8 tahun. 8 tahun Dok saya rugi. Okey, tak apalah. Masa lepas jangan dikenang. Awak macam mana? So sales pada 2018 maintain 65. Maintain. Tapi sebab tu baru datang balik kan? Baru start balik ke dalam. Kalau ikutkan graf tu dah jatuh dah. So betul kalau saya tak pergi kelas Doc, saya mungkin akan jatuh lagi. Tapi disebabkan saya pergi kelas waktu tu dah start jadi Titan. so waktu tu sales naik balik lah. So bila dia naik balik, dia naik betul-betul sama. Sebab sama tu sebab kita punya kapasiti lah. Kita tak, memang kilang tu tak boleh masak banyak lagi dah. And then awak di mentoring di dalam Titan tahun lepas juga, second year premier, awak di guide tahun lepas, dan sale awak capai 9 juta tahun lepas. Apa berbeza antara tahun sebelum tu dengan tahun lepas 9 juta? Daripada 6.5 naik 9 juta, naik 2 juta lebih kan? Bukan setakat maintain tapi grow to 9 million plus. Apa yang betul berlaku pada waktu tu? Last year. Apa yang betul kau buat? Saya rasa yang pertama sekali Doc adalah karakter saya sendiri. Kalau sebelum tu saya rasa saya ni macam nak kata, saya boleh katakan point dia adalah peningkatan karakter lah. Saya boleh nampak dari segi leadership. Yes, leadership tu sangat-sangat improve banyak. Sebelum tu waktu tu saya memang tak nak hire staff untuk bahagian management. Saya memang tak nak hire staff, saya rasa macam saya tak perlukan, business saya tak perlukan marketing team ke, tak perlu semua tu. Tapi bila saya first join Titan tu, waktu tu sebenarnya saya memang masih seorang-seorang lagi. Saya cuma ada production team je, saya tak ada team tu. Jadi bila first kali adalah yang saya ubah tentang mindset saya adalah tentang betapa pentingnya untuk saya ada team tu dan saya tak perlu nak buat lagi semua kerja tu sendiri. So start dari situ saya nampak perubahan lah. Sebab macam antara benda yang saya boleh share adalah macam sekarang, apa yang berlaku sekarang ni, kalau saya, maksudnya persediaan, itu sebenarnya yang saya nak sebutkan, persediaan. Maksudnya bila saya start Premier waktu tu adalah benda yang paling besar, Titan Premier, benda yang paling besar yang saya rasa berlaku adalah macam mana saya membuat persediaan untuk apa pun ancaman akan datang dan macam mana saya nak bina grow, macam mana saya nak capai seterusnya. Macam mana saya nak nak naik ke next level lah, macam tu. Dan tahun lepas kilang awak dah pindah kepada kilang yang lebih besar, mesin juga bertambah, capacity juga bertambah, alhamdulillah. Of course dalam bisnes awak ada challenge awak tersendiri, tapi awak moving forward, upgrade awak punya kilang. Ada orang yang
interested untuk inject fund untuk bantu company awak ni, kilang awak ni untuk expand, you know, I think we managed to secure that. I think itu bukan senang, bukan semua orang nak datang tiba-tiba nak invest kat company. You know, I think you have the opportunity last year untuk make sure business you boleh sustain dan grow. Betul tak? You know, so apa awak punya mission sekarang? Like you nak expand, nak bantu lebih ramai orang yang nak berniaga ke? You nak expand ke luar ke? Apa you punya plan sekarang? Okay, bila kita pindah ke kilang lebih besar ni Dok, sebenarnya kita, benda yang paling best berlaku adalah kita dah mampu untuk buat banyak sambal. Sebab itu Awak goreng sendiri ke sekarang? Ya? Awak goreng sendiri? Tak Dok. So, jadi bila sekarang ni kita dah mampu buat 20,000 bekas sehari. Dan alhamdulillah sepanjang bulan lepas pun kita dah berjaya beroperasi selama 24 jam. So pada saya itu adalah benda yang sangat amazing berlaku untuk satu kilang sambal lah. Kilang sambal di mana kita berjaya, kita boleh buat sebanyak itu. Jadi misi saya tahun ni adalah kita nak tambah lebih ramai stokis dan lebih ramai ejen. So kita target tahun ni je kita nak invite lebih ramai orang untuk boleh be part of you punya business lah. Boleh jadi macam bukanlah partner tapi boleh jadi berniaga lah, jadi stokis, jadi ejen. You tak ada dropship kan? Kita baru buat sistem tu. Oh, you ada sistem dropship. So maksudnya you nak bagi orang opportunity untuk berniaga, untuk be able to be part of this. Betul, brand. Cik Noh is a brand yang dalam sambal Malaysia orang tahu sambal Cik Noh kan. So bagi orang yang menjadi stokis agent you, I think dia ada advantage lah sebab dia punya brand ni dah dikenali, tak payah nak kena explain kan, ini nak kena terangkan. Satu brand yang orang dah tahu dia punya apa ni, dia punya taste, atau siapa yang dah tahu dia tahulah dia punya quality dia. So apa you punya plan next moving forward lepas ni sambal Cik Noh? Supermarket, 7-Eleven, semua tempat. Kita nak Asia patut ada lah sambal Cik Noh ni. Apa kejadahnya Asia tak ada sambal Cik Noh? Pernah approach Dok beberapa tahun lepas. Orang tak nak? Bukan, kita tak ada capacity. Tak ada kapasiti, teknologi. Apa? Asia kalau tak ambil sambal Cik Noh memang apa kejadahnya. Come on. Kan? It's Malaysian. Sambal authentic Cik Noh. Yang lagi? Satu lagi Dok yang saya nak share. Saya sebenarnya sebelum ni saya memang selalu pandang remeh. Bukan pandang remeh lah. Sebenarnya saya tak pandang remeh. Cuma saya tak dapat nak usahakan macam mana saya nak. Sebab saya selalu, Dok selalu ajar kita untuk macam mana nak mengkritikalkan kita punya produk. So saya selalu rasa macam produk saya ni tak payah kritikal lah. Kita just bagi orang makan settle kan. Tapi bila keadaan macam sekarang ni orang terkunci dalam rumah. Semua orang terkunci dalam rumah. So baru selalunya sambal Cik Noh ni dia memang akan sangat permintaan paling tinggi ialah pada menjelang Ramadan. Okay. So tapi yang bagusnya apa yang berlaku sekarang ni belum Ramadan lagi, jauh lagi, ada sebulan lagi. Tapi kita punya permintaan memang dah sangat tinggi, sambal dekat pasaran semua habis. So ini ada orang boleh produce tapi you boleh produce. Betul. So you boleh produce banyak. Kita nampak bermaksud sekarang siapa yang berniaga dengan you pandai. Siapa yang jadi stokis you, agent you, dropship you pandai sebab you ada stok. Orang lain tak ada stok. Bisnes you boleh berterusan, boleh buat secara online, boleh delivery. Kan? Amazing. Macam? Excited Dok. Excited kan? InsyaAllah. Sama dengan kilang you boleh beroperasi, boleh buat. Sebab apa? Makanan kan? You boleh operate. So macam mana orang nak try? Siapa yang tak pernah try sama Cik Noh ni? Mana Facebook you? Apa Facebook you? Facebook kita Sambal Garing Cik Noh Official. Sambal Garing Cik Noh Official. Okay. Orang boleh pergi kat Facebook. Kalau siapa nak jadi stokis you, agent you nak apply macam mana? Pergi situ juga? Boleh pergi situ juga ataupun actually dekat sambal tu sendiri ada nombor telefon. Dia tak ada sambal tu, dia tak pernah makan agaknya. Okey, kalau untuk orang sambal mata je. Boleh iklan ke Dok? Saya tak iklan, saya tak suruh iklan pun. Saya tanya apa Facebook you, tu je. Oh, Facebook. Okey, Sambal Garing Cik Noh Official. Diorang boleh pergi sana, banyak information kita ada kat sana. Saya tak nak diorang ni nanti nak makan teringin sekarang malam-malam buta ni teringin, tekak kembang sekejap lagi kan tak cakap kan aku dosa. Kan? So saya cakap kan.
Dan kena make sure jangan termakan fake produk. Banyak produk kat luar fake. Sambal pun ada fake produk, jangan main. Okay, so I hope you orang belajar something lah. Adakah you rasa you gembira being mentored? Mungkin you kata gembira lah sebab saya tanya kan. So how do you feel about being mentored dengan saya bawah Titan Premier ni? Apa perasaan dia? Apa you rasa lah? Saya perkataan pertama saya rasa macam secure. Secure ke perkataan tu? Tapi saya rasa macam Selamat, safe. Saya rasa selamat. Tapi selamat yang saya maksudkan tu adalah dia macam balik-balik kepada ketakutan saya yang paling utama adalah ketakutan dari segi nak buat keputusan tentang sesuatu. Dan itulah sebabnya antara juga sebab kenapa saya memilih untuk jadi Titanium Premier, sebab kita dapat akses dengan Doc, boleh tanya Doc pada setiap hari pun kita boleh berhubung dengan Doc. Sebab saya rasa awak tak yang kata saya pukul 2 pagi. Tanya nak pergi buat kilang masa tu. Saya ingat. Tak ramai orang berani kacau saya 2 pagi. Saya expect Doc akan baca besok. Yalah. Tapi alhamdulillah Doc jawab saya terus waktu tu. So awak rasa selamat? Saya rasa selamat. Yang keduanya selain decision making adalah tentang apa yang berlaku akan datang. Sebab saya, cita-cita saya, impian saya besar dengan Sambal Cik Noh ni. Saya rasa Sambal Cik Noh patut ada dekat semua kem tentera, semua pejabat, semua kantin, semua MRSM, semua tempat patut guna lah. Kalau kita tak guna brand kita ni, siapa lagi nak guna? Betul tak? Betul. Kita makan produk-produk daripada luar, daripada Thailand lah, Indonesia semua bagus. Tapi kenapa tak makan produk kita sendiri? Kadang orang kata tak ada produk kita, tak ada. Ni ada. Betul tak? Ni orang Melaka kata hawau. Okay, lagi? Last kali. So ini yang antara yang saya rasa macam kenapa saya nak teruskan belajar dengan Doc. Saya kali pertama saya dengar perkataan, bukan dengar actually, tapi cuba berfikir tentang apa yang saya nak jadi lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, 30 tahun, saya dengar daripada Doc, daripada mulut Doc. Dan saya punya plan untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi saya perlukan seseorang untuk sama-sama bawa saya ke sana. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nak tengok Sambal Cik Noh 10 tahun di sekarang. Kat mana? Kat mana? Kalau 10 tahun 2030 kita memang dah conquer Asia. Kita ada distributor di setiap negara. Dan setiap negara duplicate apa yang kita buat di Malaysia, dan insyaAllah bila kita ada di 20 buah negara actually, dan mereka hanya buat 10% je daripada apa yang kita buat di Malaysia, saya dah 1 bilion dah insyaAllah. InsyaAllah. Dan kebetulan besok kita ada kelas 0 to million. Kita nak bagi free kepada siapa yang menonton malam ni untuk experience sesi pertama kita percuma besok petang. Cik Noh. Sesi yang of course tak sama lah macam 2010, tapi lagi advance lah daripada 2010 kan. 0 to million ni awak dah 0 to 10.6 million tadi kan. Ini awak dah berbeza. Saya ajar 0 to million je lah. Ni budak-budak baru start, bagi dia 0 to million je. So besok kita nak bagi free kepada siapa yang menonton malam ni untuk experience sesi pertama pada petang besok. Dengan syarat dia mesti committed, tonton daripada rumah, follow dan experience it. Dan mungkin kita nak bagi dia chance tonton bukan sesi petang besok je, sesi malam besok pun kita nak bagi dia try besok as a first session. Kelas tu 3 hari, kita nak bagi dia try. Kalau dia committed, dia boleh attend yang the next, dia boleh decide lah nak go for the second day, third day, dia 5 hari. Minggu depan ada lagi, Kita buat ni special sebab sempena COVID ni, kita nak make sure semua orang belajar something yang bermanfaat untuk bina business dia. Bagi mereka yang nak bina business. Cik Noh, kita willing to do this. Sebab kita confident dengan result awak, ramai anak didik kita. Kita tahu knowledge kita ni, confidently dah bantu ramai orang capai jutawan, multi-millionaire punya level. Kan? So kita nak bagi chance pada yang menonton malam ni untuk PM, DM, tanya macam mana untuk experience sesi kita besok. Dan sesi seterusnya tak free. Besok je kita bagi chance. Kalau dia suka dan dia boleh attend. Dia boleh pilih untuk daftar untuk the second day, third day, fourth day, fifth day. 5 hari sesi kali ni. 3 hari campur 2 hari ekstra. Dan semuanya buat duduk kat rumah online. Dan insyaAllah clear. Yang last batch
Semua orang kata senang, boleh fokus, boleh duduk kat rumah, bogel pun boleh belajar, you know. Umpamakan macam tu lah. Okay, Cik Noh, thank you so much. Alright, have a great day. Have a great day. Mudah-mudahan berkah kepada siapa yang mungkin nak be part of Cik Noh brand ni punya growth. I think this is the best chance lah. Sementara ada peluang ni. Sementara dia bagi peluang lah. Lepas ni dia kata aku tak nak ambil lagi dah. Aku dah banyak. 7-Eleven dah masuk. Semua tempat dah masuk. Ambil lah. Aku dah tak ada peluang dah. Sementara dia ada peluang ni, baik buat. Okay, thank you so much. Sampai saya dah habis. Gurau je. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada. Tak boleh hantar. Dia Roblox. Okay, thank you. Alright, bye. Boleh mute. Thank you.